Dah kata. Tak dapat lagi. Tak dapat lagi ya? Okey. Saya baru masuk. Apa masuk? Ya, okey. Jadi malam ni insya-Allah kita akan baca tajuk ni lah. Surah 52 kita akan baca tajuk yang ke-14. InsyaAllah kita akan bincang tentang tajuk yang ke-14 dengan hadis yang ke-3110 di bawahnya, insyaAllah. Kalau tak nampak tu tengok sini lah ya. Saya rasa sekejap lagi masuk kot. Kalau dapat nota tu lagi baik ya. Ada nota dah ada dah. Ya, ada dah. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalatu wassalamu. Bab mautil faj'ah. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال موت الفجأة أخذة أسف ataupun akhdhatu asaf. Akhdhatu asafin atau akhdhatu asifin. Itu hadisnya di bawah tajuk ini. Baik. Bab mautil faj'ah, mati mendadak. Atau kata mati mengejut. Mati tiba-tiba. Musaddad meriwayatkan kepada kami. Siapa kata? Imam Abu Daud. Katanya, yakni kata Musaddad, Yahya meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Mansur, daripada Tamim bin Salamah atau Sa'ad bin Ubaidah, daripada Ubaid bin Khalid As-Sulami, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesekali dia berkata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesekali dia berkata daripada Ubaid, katanya. Ini katanya, ini kata Ubaid, atau katanya berdasarkan kalau dia riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati mendadak adalah tangkapan kemarahan. Mati mendadak adalah tangkapan kemarahan. Saya terjemah kemarahan itu berdasarkan kalau kita baca asaf, asaf. Ini tak boleh dua bagi ni. Tak boleh. Sama ada kita baca asif. Kalau baca asif, maknanya Tuhan yang marah. Tuhan yang marah, yang murka. Kalau kita baca asaf, kemarahan. Ini sebagai masdar. Sebagai masdar. Itu asaf. Jadi terjemahan ini berdasarkan asaf. Ada saya buat di bawah tu. Kalau berdasarkan asif macam mana ada di bawah. Baiklah. Kita kembali semula kepada tajuk ni. Babu mautil faj'ah. Dalam setengah-setengah nuskhahnya
Fuja'ah, macam-macam. Tapi itu saya tidak bincangkan sangatlah, Kalau kita tengok dalam syarah, boleh tengok di sini Mautil Faj'ah bidhammil fa' wal mad. Mana ada dalam setengah-setengah nuskhahnya Fuja'ah, begitu, dhammah fa' dan ada hamzah selepas alif. Maknanya bukan di atas alif tu ada hamzah, tidak. Tapi hamzah tu selepas alif. Fuja'ah, begitu. Au bi fathil fa' wa iskanil jim bila mad. Ataupun dengan fathah fa' dan mematikan jimnya tanpa mad. Tanpa mad tu maksudnya hamzah tu duduk di atas alif lah. Faj'ah, begitu. Seperti yang kita buat dalam nota ni, faj'ah. Kita ambil yang itu. Kalau nak kira fuja'ah pun boleh. Bahkan ada dalam setengah-setengah nuskhahnya begitu. Baik. Apa makna faj'ah atau fuja'ah? Mautil faj'ah itu, yani al-maut baghtah, mati mengejut, mati tiba-tiba. Itu maksudnya. Baik, kalau kita tengok di sini contohnya, sama juga. Tadi dia tidak sebut nuskhah kan, tapi dalam kitab ni disebut nuskhah. Ini semua saya tidak bahas, tidak bincang. Sebabnya kurang bermanfaat sangatlah untuk kalau kita bincangkan untuk umum lah. Orang ramai nak faham, sebenarnya tak perlu ini pun boleh faham dah. Maksud dia tu. Macam dalam kitab Badlul Majhud tadi, dalam Al-Manhalul Azbul Mawrud juga disebutkan bidhammil fa' wal mad. Kalau kata macam ni, mautil fuja'ah, hamzah tu selepas alif. Kalau kita buat macam ni, eja begini, kita kena baca fa' tu bagi depan lah, fuja'ah. Wa fi ba'dhin nusakh, dalam setengah-setengah nuskhahnya, babun fi mautil faj'ah. Seperti dalam Badlul Majhud tadi, babun fi mautil faj'ah. Dalam setengah nuskhahnya begitu. Tapi dalam setengah nuskhahnya fuja'ah seperti di sini. Jadi kalau baca faj'ah bila mad, tanpa mad, mana al-baghtah, mengejutlah, mati mengejut. Yuqalu faji'tu ar-rajul afja'uhu min babi ta'iba idza ji'tahu baghtatan min ghairi taqaddumi sabab. Begitu. Ni faji'a yafja'u. Faji'a yafja'u bab ta'iba. Ni kepada orang yang belajar bahasa Arab, dia perlu benda begini, ya. Perlu kena tahu perkataan fuja'ah atau faj'ah ni daripada perkataan mana asalnya. Kalau daripada fi'il thulathi, bab berapa, atas wazan apa, itu kena tahu. Sebab itu disebut di sini. Disebut di sini. Faji'ah yafja'. Iaitu bab ta'ibah. Ta'ibah yata'abu. Kalau yang kita belajar di sini, orang-orang yang belajar sistem bahasa Arab di sini, kalau di pondok-pondok tu dia pakai matnul bina wal asas. Kalau matan bina tu dia sebut ini bab keempat dipanggil. Bab keempat. Bab pertama fa'ala yaf'ulu. Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Bab keempat fa'ila yaf'alu. Bab kelima fa'ula yaf'ulu. Bab keenam fa'ila yaf'ilu. Gitu dia buat.
Dia buat gitu. Tapi berdasarkan setengah-setengah tu, dia tidak buat begitu. Dia kata bab ta'ibah. Jadi orang yang tahu ta'ibah, ya ta'abu. Orang yang tahu dia boleh baca lah. Tapi kalau dalam kitab tu dia sebut ni bab ta'ibah ya ta'abu, fa'ila ya fa'alu. Ni bab keempat ni. Bab keempat ni. Saya rasa orang yang belajar kalau sistem pondok lah, dia belajar, saya tak pasti. Saya rasa Indonesia pun sama juga pesantren dia. Dia sama sukatan saya tengok lebih kurang. Tapi saya tidak pastilah Matnul Bina wal Asas tu digunakan tidak atau tidak di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia ni dulu memang gunalah. Ini bab keempat namanya. Bab keempat. Bab ta'ibah ya ta'abu. Tapi kadang-kadang dia sebut gitu, bab ta'ibah ya ta'abu. Kadang-kadang dia sebut perkataan lain. Itu susah sikit. Tapi kepada orang-orang yang mengerti, bila sebut bab ta'ibah ya ta'abu, dia faham dah. Dia tak akan kata bab ta'ibah ya ta'abu. Tak kata begitu. Walaupun bab ketiga tu salah satu khususiyahnya ialah ain fi'il atau lam fi'il dia tu termasuk dalam huruf halq, termasuk dalam huruf halq, dan huruf ain itu termasuk dalam huruf halq. Kalau nak kira berdasarkan kaedah umumnya ta'aba ya ta'abu lah, tapi tidak begitu. Bab ta'iba ya ta'abu. Kepada orang-orang yang mahir dia akan baca begitu. Tapi bab ta'iba ya ta'abun ni bab keberapa? Kalau Matnul Bina wal Asas tu bab keempat. Bab keempat. Kalau dia sebut termasuk dalam bab yang keempat sulasi mujarrad, orang yang belajar cara tu dia faham terus lah. Tapi kalau orang yang tak belajar kitab itu mungkin susah juga sebab susunan itu berbeza-beza daripada satu kitab kepada satu kitab yang lain, itu berbeza-beza. Walismu al-fuja'ah, isimnya ialah fuja'ah dengan dhammah fa dan mad. Mad itu makna baca panjang begitulah, alif tu. Lepas tu ada hamzah. Faj'ah bila mad aidan. Faj'ah boleh juga. Fuj'ah pun boleh juga. Di sini dia kata faji'ahul amru min babi ta'iba wa nafa'a. Di sini dia sebut begini pula. Tadi dia sebut min babi ta'iba, tapi di sini disebut min babi ta'iba wa nafa'a. Mana bab ketiga pun boleh, bab keempat pun boleh. Bab ketiga pun boleh, bab keempat pun boleh. Sebab hamzah itu pun salah satu huruf halaq juga. Huruf halaq. Jadi boleh dua di sini ya. Ta'ibah dan nafa'ah. Tetapi lebih banyak sebagai bab keempat lah. Bab keempat. Sebab bab keempat tu dia salah satu khususiah dia ialah ia menunjukkan sifat ataupun warna ataupun penyakit ataupun keadaan perasaan itu. Terkejut ke misalnya, jadi makna terkejut tu ada makna perasaan di situ. Lebih banyak dalam bab itu. Lebih banyak dalam bab itu. Itulah kalau nak kira dari segi perbahasan bahasa lah. Tapi saya tak tulis di sini sebab itu tidak dirasakan perlu sangat. Tidak dirasakan perlu sangat. Tapi kepada orang yang belajar, semua dia kena tahu ni. Maut itu apa? Maut itu masdar. Daripada fi'ilnya macam mana. Kena tahu, semua kena tahu. Mata yamutu mautan.
Mata yamutu mautan. Bahasa kita pun guna maut juga. Maut. Matilah maksudnya. Jadi ini masdar. Kalau kita nak bahas dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa, masdar. Dan kenapa masdar tu orang panggil masdar? Punca bagi semua perkataan. Sebabnya ini perbahasan yang tak ada dalam nota ni. Nak dengar ke tidak perbahasan ni atau nak tinggal saja? Saya nak tanya dulu. Boleh Maulana. Boleh? Boleh. Boleh Maulana, tak ada masalah. Sebab gini takut menjemukan lah. dalam nota tu tak ada dalam nota tu. Tapi kalau nak ikuti boleh. Begitulah. Misalnya ni maut ini masdar daripada mata. Ini mata fi'il dia. Yamutu. Ini fi'il mudhari'nya. Yamutu. Yamutu. Jadi mata ni setengah-setengah ulama dia kata ini punca perkataan, semua perkataannya. Kalau mengikut mazhab Kufiyin, dia kata punca bagi semua perkataan bahasa Arab ni fi'il madhi ni. Fi'il madhi. Bukan masdar. Ini masdar. Tapi ulama-ulama nahwu basriyin mengatakan punca bagi semua perkataan ini ialah masdar. Masdar itu makna punca. Punca. Jadi punca segala perkataan itu daripada situlah sumber dia, sumber asal. Jadi masing-masing bagi bukti. Orang yang kata mata ini, fi'il madhi ini permulaan yang mula-mula sekali, sebab dia tengok dalam tasrif tu, yang disebut mula-mula sekali apa, perkataan apa. Tidak ke fi'il madhi yang disebut. Misalnya mata yamutu mautan, mayyit, dan seterusnya. Lain-lain semua fi'il madhi, ta'iba yata'abu, ta'aban dan sebagainya. Semua sebut fi'il madhi. Jadi ini menunjukkan fi'il madhi itulah yang asalnya. Ni yang asalnya. Sebab disebut mula-mula itu. Tapi ulama-ulama nahwu basriyin dia kata tidak, tak boleh kira sebut mula-mula begitu. Dia kata perkataan masdar itu yang mula-mulanya. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok pada madhi ni, kita tak boleh tahu asal dia macam mana. Sebab alif ni bukan asli dah ni, alif ni. Mata ni bukan asli. Ni ganti dah ni. Dia termasuk dalam bab ibdal, dipanggil bab ibdal, ganti. Ni alif ni ganti kepada waw ni. Waw ni yang asal. Jadi mata ini asalnya ialah mawata. Bukan mata. Maknanya dia bukan asal. Kalau bukan asal tu tidak punca lah. Yang menjadi punca, yang menentukan alif tu sebenarnya apa, waw ke atau ya, ialah masdar dia. Ni cuba tengok ni. Pada masdar ni ada waw. Jadi asal mata ini ialah mawata. Barulah ada wazan dia. Wazan dia 6. Kalau fi'il thulathi ni ada 6 bentuk dia. Wazan dia. Macam saya sebut tadilah. Ada 6 bab dia. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab yang kelima, bab yang keenam. Kalau kita kata mata ini termasuk dalam bab yang keberapa? Tak ada tu wazan macam tu. Wazan mata begini tak ada. Kecuali kalau kita ambil asal dia. Ni kita ambil asal dia ni. Kita tengok kepada asal dia ni.
Jadi asal dia mata itu mawata. Mawata. Yam wutu. Gitu. Sudah. Yam wutu. Itu asalnya. Barulah kita dapat bak yang keberapa. Mawatam yang wutu bak fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru. Bak pertama. Tapi dalam setengah-setengah kitab bukan bab pertama, bab kedua disebutnya. Itu sebab saya dah kata tadi, dalam kitab-kitab tertentu, ni bab pertama, dalam kitab yang lain mungkin bab kedua. Tapi kalau dalam kitab Matnul Bina wal Asas itu bab pertama. Bukan bab yang kedua, fa'ala yaf'ulu. Tapi dalam setengah-setengah kitab, fa'ala yaf'ulu ni bab kedua. Fa'ala yaf'ilu tu. Yang termasuk dalam bab pertamanya. Begitu. Jadi apa hikmatnya? Kenapa dia buat bab pertama, bab kedua ni apa tujuannya? Tujuannya begini. Siapa agak tahu di kalangan kita ni? Saya nak tanyalah. Kadang-kadang kita boleh juga main begini kan. Kenapa dia kata ini fa'ala yaf'ulu tu bab dia yang pertama. Sedangkan dalam setengah-setengah kitab, seingat saya dalam Syadal Arf fi fann sarf, dalam ilmu saraf, dia kata bab pertama tu fa'ala yaf'ilu. Siapa boleh sebutkan dengan jelas di kalangan kita malam ni, kenapa orang ni kata ni bab yang pertama, sedangkan dalam kitab lain pula kata yang bab pertama tu sebenarnya adalah bab yang kedua. Apa yang mendorong mereka letakkan wazan ini dalam bab pertama, wazan ini bab yang kedua? Apa? Siapa boleh jawab? Saya buka soalan. Siapa boleh jawab? Mata, ya mauti ni asal dia mata. Mata ni bukan asal. Asal dia ialah maut, masdar ni. Sebab itu ulama Basriyin kata punca bagi segala perkataan ialah masdar. Sebab mata ini bukan asal, bukan bentuk asal. Macam mana kita nak tahu bentuk asal dia? Kita tengok masdar. Masdar dia ada waw. Jadi alif ni asal dia waw. Alif ni ganti kepada waw sebenarnya. Dia mengikut kaedah itulah. Kaedah dalam ilmu saraf tu. I'lal dia tu. I'lal dia. Kemudian di sini ibdal, taharrakatil waw wan fataha ma qablaha qulibat alifan fasara mata. Misalnya disebut begitu. Jadi soalan saya tadi, kenapa ulama-ulama tu berbeza pendapat di situ? Ada orang letakkan fa'ala yaf'ulu tu sebagai bab yang pertama, fi'il thulathi. Ada ulama setengah-setengah kitab tu fa'ala yaf'ulu ni dia letak sebagai bab yang kedua. Siapa boleh jawab? Silakan. Dengar ke tidak ni? Dengar Maulana. Dengar Dengar. Semua dengar Ya, dengar. Yang dengar ni semua ni mungkin yang tak ada asas tu saya tak kira lah. Yang tak ada asas bahasa, tak belajar ilmu saraf tu. Yang belajar dah ilmu saraf pun mungkin tahu, mungkin tak tahu. Kenapa tu agaknya? Siapa boleh sebut? Kenapa? Silakan. Senyap semua ni, nampak ramai kita ni. Jadi sekurang-kurangnya kalau yang tak ada asas tu dia boleh tahu. Dengan perbincangan begini dia boleh tahu susah juga rupanya. Susah juga kalau pergi dalam lagi, terkorek lagi. Setiap perkataan tu pun kalau nak dibahas 1 jam ni habis itu ya.
Walaupun kita tidak bincang, kita tidak sebut, tapi kita kena tahu. Begitu. Sebagai seorang yang berilmu, kita kena tahu. Sebab dia guna perkataan tu macam mana. Boleh, silakan. Siapa boleh bagi pandangan? Takutlah bertemu mana-mana dah belajar dah ke? Ada ustaz-ustaz ke? Tuan-tuan guru mana-mana ke dah sebut? Syekh-syekh mana pun? Takut ada. Silakan. Ada ke tidak? Kenapa begitu? Mana orang ni? Saya tak nampak muka-muka ni. Silakan. Nampak ke tidak? Siapa boleh sebut? Dia fi'il thulathi, mujarrad, ada 6 wazan. Dalam setengah-setengah kitab, ni wazan ni bab yang pertama dia kata. Kenapa dia letak sebagai bab yang pertama? Apa tujuan? Tapi setengah-setengah kitab pula tidak. ini dia letak sebagai bab yang kedua. Kenapa begitu? Kalau bab yang ketiga tu tak ada banyak khilaf, boleh katakan terima bab yang ketiga tu, yang tu lah. Fa'ala yaf'alu tu. Ni bab yang pertama dengan yang kedua ni kenapa ada khilaf? Itu soalannya. Silakan. Tak ada jawapan. Silakan. Soleh, macam mana Soleh? Saya minta maaf banyak Maulana. Memang tak pernah belajar mendalam kitab-kitab Nahwu Saraf ni. Barulah kita tahu kan bila saya bincang begini jarang-jarang, bukan selalu pun kadang-kadang baru nampak, rupanya banyak benda kena tahu. Kadang-kadang tak tahu pun tak apa, kadang-kadang tak boleh kena tahu. Tak boleh kena tahu. Kerana tak tahu tu dia memberi kesan besar. Kadang-kadang. Macam di sini saya nampak tak ada memberi kesan apa. Cumanya sajalah saya nak tanya. Boleh sesiapa berjawab? Senyap semua ni. Tak boleh segan belajar ni. Tak boleh malu. Kalau cuba. Kenapa? Kalau tak boleh saya bagi tahulah. Tapi nak takut ada lah, mana tahu dalam amal-amal ni kan. Silakan. Tak boleh. Tak boleh Maulana. Mengaku dah. Serendah lah. Maulana tak tahu Maulana. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Tak belajar Arab, tak tahu. Dan kalau yang belajar pun tidak semua tahu sebenarnya. Kadang-kadang benda-benda yang seni, benda-benda yang halu-halu begitu tu tidak semua tahu. Kalau cuba tanya orang yang belajar pun tidak semua tahu. Begini. Cuba dengar baik-baik. Kenapa ada perbezaan di situ di antara ulama ilmu saraf dalam saraf? Ada yang kata fa'ala yaf'ulu tu bab pertama. Ada yang kata fa'ala yaf'ulu tu bab kedua. Fa'ala yaf'ilu tu bab yang pertama. Dia kata begitu. Kenapa berlaku begitu? Jawabnya begini bagi orang yang mengatakan fa'ala yaf'ulu tu bab pertama, dia mengisyaratkan kepada fi'il ni dalam bahasa Arab ni, kalau fi'il mujarrad yang paling banyaknya ialah bab fa'ala yaf'ulu. Nombor 2, fa'ala yaf'ilu. Orang yang berpendapat sebaliknya, dia kata yang paling banyak fi'il ni dalam bahasa Arab ialah fa'ala yaf'ilu. Sebab tu dia letak bab yang pertama. Di situ letaknya. Rahsia dia. Rahsia dia dulu situ. Orang yang mengatakan fa'ala yaf'ulu bab yang pertama, nasara yansuru, nazara yanzuru dan sebagainya, banyak. Perkataan Arab ni paling banyak bab tu. Dia ada khilaf di situ. Ada juga ulama yang mengatakan tidak.
yang lebih banyak fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu. Dia kata begitu. Itu sebab puncanya. Baik, tak apalah. Di situ kita boleh tengok. Baik, sekarang ni kita tengok di sini. Jadi ni kan kalau kita belajar nahwu tinggi sikit, dia ada ni, dia khilaf ulama ni. Khilaf tu kalau ulama, kumpulan ulama ni Basriyin, Kufiyin. Banyak khilaf dia. Kalau kita belajar kitab nahwu yang rendah-rendah ni, dia tak ada sebut sangat benda-benda begini. Tapi kalau kita mengaji sekurang-kurangnya Ibnu Aqil ke atas, dah sebut. Dah ada sebut. Tapi kalau nak detail lagi, kena pergi lebih jauh lah. Jadi Imam Basriyin siapa? Di bawah itu Imam Basriyin. Kalau Imam Kufiyin itu Kisai itu. Kufiyin. Imam Kufiyin. Kalau dalam bab nahwu lah. Jadi Basriyin kata, pokok Basriyin kata, ni asal perkataan ialah masdar. Sebab apa? Sebab kita tidak dapat tentukan mata ini wazan apa ni? Wazan mana? Sebab tak ada wazan. Kalau 6, bab tu tak ada ni. Fala. Bab fala yafulu tak ada. Tak ada macam tu. Jadi tak dapat, tidak kita kena tahu apa asal dia. Asal dia ni kita dapat tahu daripada masdar dia. Sebab ada kalanya begini. Saya buat contoh lain. Sara yasiru. Sara yasiru sama juga dengan mata yamu tu tadi. Tapi ni tidak ni. Sara yasiru, tidak yasuru. Tidak yasuru tapi yasiru. Ni kenapa yasiru di sini? Lepas tu sara ni asalnya apa? Asalnya sairan. Sairan. Ni asalnya. Sairan. Sairan. Jadi asal dia sayara. Sayara. Asal dia sayara. Sebab itu yasiru. Ni fa'ala yaf'ilu. Bukan fa'ala yaf'ulu. Tapi kalau mata yamutu ni, mawata yamutu. Fa'ala yaf'ulu. Bab pertama. Sara yasiru bab kedua. Sebab asal dia sayara yasyiru. Kita tahu mana pula gitu. Ni yasyiru. Ni yamwutu, tidak yamwitu. Kita tahu macam mana pula. Banyak cerita lah. Maknanya ilmu saraf tu pun kalau kita pergi dalam-dalam banyak lagi benda-nya. Banyak lagi. Dan benda ni ada kalanya tidak memberi apa-apa kesan kepada sesuatu perbincangan tu, tapi kadang-kadang ia memberi kesan. Besar kesannya. Dengan sebab itu kena tahu. Kena tahu dengan jelas lah. Kena tahu. Kemudian macam mana dia jadi mata ni? Ada kaedah dia lah. Ni waw ni mati. Waw ni waw masdar ni mati. Mati. Inilah yang sebenarnya. Kalau waw yang hidup ni tidak sebenar. Sebab waw ni huruf illat dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu dipanggil huruf saksi, vowel. Orang Inggeris kata vowel. Ini huruf saksi kita kata. Bahasa Arab dia tidak sebut huruf saksi, dia sebut huruf illat. Saksi tu agak-agaklah saya bukan ahli bahasa Melayu sangat. Misalnya BA, ba. A tu huruf saksi. Baru kita dapat tentukan ba ke B ke bu ke. Kan? Bila ada A, baru kita boleh sebut ba. I, huruf saksi. Baru kita boleh sebut B. Sebab ada I tu. Jadi I tu jadi saksinya. B tu dibaca macam mana?
U, huruf saksi. BU, kita baca bu. Jadi sebab dia jadi saksi. Begitu. Kalau bahasa Arab ni tidak gitu. Dia sebut huruf illat. Apa huruf illat apa makna? Sakit. Huruf sakit. Huruf sakit. Jadi orang sakit, baris-baris ni maksudnya tanggungjawab, kerja. Itu kita tahu tu falsafah bahasa Arab. Baris tu apa makna? Setengah-setengah orang dia belajar bahasa ni dia selapis gitu je. Banyak lapis sebenarnya. Bahasa ni. Sebab mengikut pengkaji lah, bahasa Arab ni dia macam makhluk hidup. Dia macam makhluk hidup. Sebab itu dia ada huruf sihat, huruf sakit. Seperti manusia lah, ada yang sihat, ada yang sakit. Itu kalau bangsa benda hidup tu, kalau macam tu ada sakit, ada sihat tu. Jadi sebagai orang sakit, tidak patut kita berikan tanggungjawab kepada dia, berikan beban kepada dia. Sebab apa? Sebab kita menganiayai dia. Sepatutnya kita rehatkan dia. Mati itu maknanya rehat. Kosong. Tidak ada apa-apa tanggungan, apa-apa bebanan, apa-apa tanggungjawab. Itu maksud baris mati itu. Sukun. Sukun maknanya senyap lah. Senyap. Tak bergerak. Mati lah tu. Kalau bergerak tu hidup. Tanda hidup. Harakah maknanya bergerak. Harakah tu baris. Bergerak tanda hidup. Begitu. Itu falsafah bahasa tu. Falsafah bahasa. Baris dalam bahasa Arab, baris yang paling ringan, akhafful harakat, baris di atas. Baris yang paling berat, baris depan kita panggil dhammah. Alamat rafa' tu, alamatul raf'i, tinggi, tinggi itu berat. Yang kedua beratnya baris di bawah. Sebab apa? Dia tengok. Kalau benda ringan, kita lepaskan dia, dia ke bawah ke naik ke atas. Dia naik ke atas. Kalau kita campak dalam air, sesuatu yang ringan, memang dia terapung-apung. Tapi kalau yang berat, dia turun ke bawah. Itu kasar. Maknanya, baris di bawah. Beratlah, sebab beratlah. Kalau di depan, berat lagi. Paling berat. Itu falsafah bahasa dia. Maknanya, huruf yang sakit, orang sakit, tidak sesuai kita nak bagi tanggungjawab kepada dia. Ni mawatah. Walaupun baris di atas ringan, patutnya kita rehatkan dia. Yang butu, ni baris depan. Wow ni baris depan, lagi berat. Wow ni orang sakit. Wow ni huruf illat. Illat tu maksudnya huruf sakit lah. Sebab itu dipanggil fi'il mu'tal. Fi'il yang sakit. Mana ada huruf sakit di dalam dia. Jadi bila sakit, kita kena bebaskan dia daripada bebanan ataupun tanggungan. Kalau tidak, berarti kita menganiayai dia. Tidak adil. Mana dalam bahasa tu pun sebenarnya mengajar ada keadilan. Apa itu kezaliman. Apa itu penganiayaan. Sebab itulah dalam Quran sebut, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Tanda bagi orang-orang yang alim, bagi orang-orang yang mengerti. Kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa. Bahasa ni pun tanda adanya Tuhan, kuasanya Tuhan itu. Manusia boleh mengenal Tuhan melalui bahasa pun kalau dia belajar, kaji bahasa betul. Terutamanya kalau bahasa Arab. Nampak di situ, dia ajar kita tentang keadilan. Tidak adil. Kita termasuk dalam orang yang zalim, membebankan orang sakit. Sebab itulah dia ni, ni. Wow ni, dia tukar kepada alif. Sebab katanya kalau kita belajar ilmu i'rab, dia kata bukan? Dia kata macam mana dalam mengilalkan ini fi'il. Mawata taharrakatil waw. Waw ni berbaris. Wa fataha ma qablahu. Huruf sebelum dia ni
Wan fataha ma qablaha. Huruf sebelum dia ni bagi di atas. Maka waw ni ditukarkan dengan alif. Sebab baris di atas sesuai dengan alif. Kalau kita panjangkan baris di atas, apa yang akan keluar? Akan keluarnya alif. Jadi itu sebab mawata tu dia jadi mata. Sebab waw tu ditukar kepada alif. Sebab kalau kita kekalkan waw ini, waw tu kena berbaris. Kena berbaris sebab kita nak tahu dia ni bab ke berapa. Bab pertama ke bab kedua ke, kita nak tahu. Kita pergilah kepada asal. Bila kita pergi kepada asal, dia kena ada baris. Bila ada baris, itu bebanan kepada dia. Maka ditukarkan waw itu kepada alif. Untuk meringankan dia. Untuk membebaskan dia daripada kerja tu, daripada bebanan itu, ditukarkan dengan alif. Itu sebab jadi begitu. Dan sama juga di sini, yamwutu, waw ni ada baris. Baris paling berat. Baris depan paling berat. Baris depan kita kata. Tinggi, nak naik, depan itu nak jadi pemimpin, nak jadi ketua, nak jadi orang lebih, mesti payah, susah. Jadi kita kena waw ni taharrakatil waw. Huruf sebelum dia huruf sahih. Ni mim ni huruf sihat. Huruf sihat ni kosong. Huruf yang sihat ni tak ada kerja, tak ada bebanan. Sedangkan orang sakit yang ada dekat dia diberikan bebanan. Itu tidak adil, tidak wajar. Jadi baris waw ni dipindahkan kepada mim. Mim ni sepatutnya kena tanggung. Waw itu dikosongkan dia daripada baris, maksudnya daripada tanggungjawab, daripada bebanan. Maka jadilah yamutu. Padahal yamutu ni, yafulu tak ada wazan macam tu. Kalau fi'il sulasi tak ada. Ni wazan dia ni. Ni wazan dia. Lepas tu kita tahu macam mana ni ma tayamutu ni, ma tayamutu. Kita tahu macam mana. Sebab yang paling sesuai dengan waw ialah baris depan. Cuba tengok. Mu tu kalau tak ada waw, kita panjangkan, dia akan keluar juga waw. Jadi huruf yang paling sesuai dengan baris depan ialah waw. Jadi waw lah di sini. Ni asalnya. Sebab itu baris depan tu baris dia. Cuma ditukarkan diberikan kepada huruf sihat sebelumnya. Ni huruf sahih. Mim tu huruf sahih. Dalam bahasa Arab, huruf illat ni ada 3 sahaja. Ada 3 sahaja. Iaitu alif, waw dan ya. Dan yang paling ringan daripadanya alif. Sebab itu ditukarkan dengan alif. Itu mata tu, mawata tu jadi mata. Yamutu ni jadi yamutu. Tapi kita kena tahu semua ni. Sayamutu ni yamutu. Gitu. Macam ni. Sara yasiru. Macam mana kita tahu yasiru? Yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Ni bab kedua. Kenapa kita tidak kata bab yang pertama? Sebab dia ya ni. Ya ni yang sesuai dengan dia ialah bagi di bawah. Cuba tengok di sini. Sak dia bagi di bawah. Asal dia yasyiru. Ya tu berbaris. Sedangkan ia sakit. Jadi baris dia tu sepatutnya diberikan kepada sak lah. Sak tu sihat. Sebab dia jadi yasiru. Jadi asal dia yasiru. Baru kita bertemu dengan bab dia tu. Wazan dia tu. Bab keberapa? Ini bab kedua. Ini contohnya ya. Tak apalah. Malam ni kita belajar saraf sedikit. Boleh nampak ke tidak? Nampak Maulana jelas. Nampak. Gitu kaedahnya. Gitu kaedah dia. Kalau orang yang ada asas sikit sebanyak tu, saya sebut tu dia mudah nak menangkap. Kalau tidak, susah juga. Jadi bab mautil faj'ah. Itu sebenarnya tak ada kena-mengena lah di sini. Tapi setengah-setengah tempat tu memang kena tahu. Dan ia memberi kesan. Kalau di sini tak ada kesan apa-apa.
bab mautil faj'ah. Faj'ah atau fujaah tadi. Kalau kita tengok dua kitab saja tu pun berbeza dah. Cuba kita tengok di sini, ni fujaah. Kalau tengok Badlul Majhud, faj'ah. Berbeza. Itu kalau berdasarkan kitab Al-Manhal ini, dia sebut perbezaan nuskhah. Dalam nuskhah Abu Daud ada faj'ah, ada fujaah, gitu. Jadi kita kena terima lah. Kena terima lah. Gitulah. Baik. Bab mati mendadak atau mati, baik kita tengok ada nota di sini. Mati mendadak ialah mati mengejut atau dengan tidak disangka-sangka dan dengan serta-merta mati. Itu mati mengejut. Sebab kita sekarang duduk bincang Kitabul Janaiz kan, bab jenazah. Orang mati ni macam-macam cara. Setengah-setengah tu beberapa tahun mati. Sebelum mati tu sakit. Setengah-setengah tu koma. Beberapa tahun lama koma. Tahun-tahun. Tak mati. Jadi tidak mati mengejut lah tu. Mati mengejut ni tadi sihat-sihat. Tadi duduk cakap elok-elok. Tiba-tiba mati. Ia boleh jadi berlaku kerana serangan penyakit jantung. Boleh jadi. Terbunuh. Terbunuh. Kira-kiranya segar-segar lah dia tu, sihat-sihat. Tiba-tiba mati. Itu mati mengejut juga. Berlaku kemalangan yang teruk, aksiden yang teruk, itu menyebabkan mati mengejut juga. Luahlah. Mati mengejut tu macam-macam sebabnya. Dan lain-lain. Mati secara tiba-tiba begitu tidak memberi peluang dan kesempatan kepada seseorang untuk bertaubat, berwasiat, atau terhapus sedikit sebanyak dosa-dosanya dengan sebab penyakit yang dialaminya sebelum meninggal dunia. Jadi sakit itu ada faedah juga bagi kita orang Islam lah. Seperti dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut orang Islam ni memang istimewa. Sakit pun ada kelebihan juga. Sihat pun ada kelebihan juga. Apa kelebihan sakitnya? Walaupun kita tidak disuruh cari, kita diminta supaya berlindung kepada Allah daripada terkena apa-apa penyakit. Kita diarahkan oleh Nabi SAW supaya menyelamatkan diri daripada penyakit, supaya lari dan sebagainya. Tetapi kalau kena penyakit tu ada kelebihan juga. Ia menyebabkan kita jadi insaf. Kalau orang sombong tu dia jadi sedar ke diri. Baru dia tahu dia kuat macam mana pun, orang yang kuat macam mana, bangga dengan kekuatan dia akan berasa ketika tu dia tak boleh nak lawan selemah-lemah manusia. Dia tahu dia lemah sebenarnya. Dia akan menyebabkan manusia tu insaf, sedar diri. Ataupun dia boleh bertaubat bila sakit. Dan semasa sakit tu Allah SWT terima lagi taubat kita. Yang tak terima apabila kita ni sudah nazak. Dalam keadaan nazak baru tak terima. Sebelum itu diterima. Itu faedahnya. Jadi bersih kita. Sebab itu Nabi SAW dalam satu hadis dia kata tahur. InsyaAllah. Tahur. Mana sakit ini menyucikan, membersihkan manusia Islam, orang Islam lah, daripada dosa-dosa. Jadi ada kelebihannya. Ada kelebihan bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Walaupun kita terseksa lah, penat lah. Tapi Allah SWT bagi balasan, pahala kepada kita. Kalau ada dosa, dia hapuskan dosa kita. Mungkin kita boleh berwasiat. Sedangkan kalau kita tidak berwasiat, banyaklah perkara yang kita nak, tapi orang tak tahu apa kehendak kita. Kita mati secara mendadak. Kalau kita dia orang biasa, mungkin tak ada guna mana wasiat tu dalam Quran pun ada sebut. Kutiba alaikum itulah
bila nak mati tu, Allah SWT kata kena wasiat. In taraka khairanil wasiyah. In taraka khairan al wasiyah. Jika dia ada nak meninggalkan harta benda, berwasiat. Diwajibkan. Diwajibkan wasiat itu. Sebab apa? Takut-takut orang tak tahulah kita nak bagi kepada siapa harta kita tu. Itu wasiat tu. Selepas kita mati. Itu wasiat. Banyaklah faedah wasiat tu. Ada satu bab yang berasingan pula cerita tentang wasiat itu. Atau kalau ada dosa sedikit sebanyak, terhapus dosa tu dengan sebab penyakit. Ataupun kalau tak ada dosa lah, katakanlah dia orang yang baik, bagus, betul, tak ada dosa, Allah SWT bagi pahala kepada dia, menaikkan darjat dia. Jadi sakit tu tetap mendatangkan faedah. Tiba-tiba kalau mati secara mengejutkan, tak sempat buat semua tu. Mungkin tengah leka. Kalau tak sempat buat semua tu, boleh tahan lagi. Tengah leka, tengah buat maksiat. Dan adanya mati mengejut ini juga sebagai peringatan daripada Allah SWT. Supaya kita jangan leka. Kita dah tengok sendiri dah tu. Orang tu sihat-sihat mati. Tengah buat maksiat. Takutlah. Jadi takut. Manusia jadi takut nak buat maksiat. Nak buat salah. Buat dosa. Sebab apa? Mana tahu takut dia mati. Mati dalam keadaan tu teruk. Dalam hadis ada sebut manusia ni mati, dia akan bangkit dalam keadaan dia mati tu macam mana. Jadi ini semua ni tarhib, menakutkan kepada orang yang beriman, menakutkan. Orang kafir, dia tak ada semua tu benda tu. Ataupun orang yang tidak taat kepada Allah, tak ada dalam perhitungan dia. Sedangkan tak kira siapa pun boleh mati dalam keadaan tu. Teruklah kalau mati dalam keadaan tu. Kalau tengah buat dosa besar, bayangkan. Sedangkan kita dengar, selalu juga dengar, tengah-tengah buat maksiat, tengah-tengah berzina, mati di situ. Tak teruk kalau macam tu. Jadi ini semua sebagai peringatan. Allah SWT buat macam-macam. Orang mati mengejut, orang mati sakit lama. Yang mati sakit lama tu, sehingga kita terfikir, teruk juga kalau mati sakit lama. Betul-betul menyusahkan orang. Kadang-kadang orang yang sakit tu dia pun menangis. Tak boleh nak kawal perasaan. Sebab apa? Dia kesian kepada isteri dia. Duduk basuh berok dia. Kan? Kenapalah dia ni macam ni? Semua tu pengajaran kepada kita manusia yang hidup ni. Tak kira mati mengejut ke, mati lama ke sebelum mati tu sakit. Semua tu memberi keinsafan. Kalau orang yang nak memikir, dia dapat fikirlah. Dia dapat fikir. Setengah-setengah tu dia kata dia tak mahu mati susah-susah, menyusahkan orang. Allah SWT bagi. Salah seorangnya abang saya sendiri. Dia selalu minta doa. Dia kata, kalau dia mati, minta Allah SWT ambil dia dengan mudah. Dengan senang mati. Dia tak perlu sakit-sakit lama, menyusah kata dia. Menyusahkan orang. Dia dah tengok dah. Susah. Seksa lah macam-macam. Dia mati tengah-tengah duduk cakap dengan isteri dia. Mati. Sebab tu kata dia macam-macam orang mati ni. Dan kita boleh berdoa. Kita nak mati macam mana? Boleh. Cuma minta yang baik-baik lah. Minta yang baik-baik. Macam-macam. Orang minta panjang umur pun ada macam-macam. Panjang umur belum tentu juga. Lagi baik. Kalau nyanyuk, dia tak fikir dia nyanyuk. Panjang umur, murah rezeki. Itu bagi saya pendek tu cara fikir begitu tu. Dia kena fikir panjang sikit. Panjang umur, murah rezeki. Rezeki banyak, kaya dia. Tapi anak-anak duduk berkelahi. Ayah yang berhartawan saat ni sakit jiwa di situ. Saya terseksa, sedih tengok anak-anak. Sebab dia berdoa macam tu, panjang umur, murah rezeki. Lepas tu, kalau kita sakit, macam mana? Bahkan itu pula menjadi bawa bencana, malapetaka kepada keluarga. Anak-anak tu berebut harta. Berkelahi, balah pula masa muka dengan satu sama lain tu. Yang ayah ni, yang duduk terkebel-kebel ni, sedih, terseksa.
sebelum mati. Kecewa dia dengan anak-anak dia. Macam-macam cerita dalam dunia. Sebab itu mintalah yang baik-baik. Mintalah yang baik-baik. Boleh minta begitu pun boleh. Semua boleh minta. Panjang umur pun boleh. Murah rezeki pun boleh. Tapi dalam keadaan aman damai. Dalam keadaan aman damai. Bahagia. Dalam keadaan diredai Allah. Gitu. Kena ada begitu. Jangan minta panjang umur, murah rezeki saja. Jangan. Allah SWT boleh bagi. Macam mana-mana pun. Tapi mintalah yang selamat tu. Yang selamat. Manusia yang mati mendadak itu mungkin matinya dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Mungkin juga dalam keadaan ia sedang melakukan kejahatan dan maksiat atau maksiat. Kesimpulannya ialah ia datang tanpa amaran terlebih dahulu. Itu maksudnya mati mendadak ni, mati mengejut ni. Dari satu segi, kalau orang yang baik, baguslah. Tak ada menyusah dah. Orang yang hidup, tak ada penat-penat banyak. Kena habis duit banyak. Berapa ramai orang yang kalau dia ada harta banyak, habis harta. Kerana nak berubat. Kerana nak berubat. Apalah maknanya begini. Kalau murah rezeki, banyak duit, boleh buat itu, boleh buat ini, seronok, sedap, dapat menikmati macam-macam makanan lagi. Ni tidak, duduk menikmati ubat macam-macam. Ubat tu pula macam-macam. Yang menyeksakan tu pun ada juga. Kena. Macam-macam lah. Kemo lah. Kena macam-macam kan. Sekali kena tu, sampai botak kepala. Yang cantik selama ni, rambut tu cantik, rambut tu. Duduk tilik rambut tiap-tiap hari. Bangga dengan, tak ada dah semua tu. Muka yang putih, yang cantik, tak ada dah semua, jadi hitam. Jadi kena tu. Begitulah, semua ni peringatan daripada Allah untuk kita. Kita macam mana-mana pun kena ingat kat dia. Itu maksudnya. Baiklah. Imam Abu Daud kata Musaddad bin Musarhad. Padahal kalau tak berbual begini pun dah tahu dah Musaddad ni adanya. Musaddad bin Musarhad. Imam Bukhari pun meriwayatkan daripada dia juga. Guru Imam Bukhari juga. Jadi banyaklah riwayat dia dalam Sunan Abi Daud, dalam lain-lain ni. Tak perlu dah sebut tentang dia ni. Katanya Yahya, maksudnya di sini Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Imamul Jarh wa Ta'dil. Imam Jarh dan Ta'dil. Dalam ilmu rijal ni, salah seorang imam, tokoh besar. Meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah. Ni Amirul Mukminin fil hadis. Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ni perawi-perawi yang kuat-kuat semua. Daripada Mansur bin Al-Mu'tamir. Daripada Tamim bin Salamah. Kita berjumpa dengan perawi baru. Tamim bin Salamah. Siapa dia ni? 1, 3, 3. As-Sulami Al-Kufi, Ibnu Ma'in dan An-Nasai mengatakan dia perawi thiqah. Dia mempunyai beberapa hadis. Kadang-kadang seseorang perawi itu tidak banyak hadis dia, beberapa saja. Orang nak dapat hadis tu, ulama-ulama hadis ni bincang sama dia, kamu tak dapat hadis ni, pergi berjumpa dengan dia. Padahal dia tu ada 10 saja hadis. Zaman dulu ketika orang duduk kumpul hadis ni, orang yang ada 10 hadis pun dicari. Menjadi tempat tumpuan pengkaji hadis. Dia kata hadis ni kita tidak bertemu kecuali dengan dia. Kamu pun kalau nak dapat, dia nasihat kawan dia, pergi bertemu dia. Duduk di mana? Negeri tu jauh, kena mengembara. Naik unta berapa lama, bulan-bulan naik unta. Nak sampai, duduk di Mesir dia. Orang ni duduk di Iraq. Kamu kan main payah tu. Sebab tu kita kena mengenal jasa ulama-ulama hadis ni. Yang kumpulkan hadis tu bukan senang. Bukan senang.
Kadang-kadang seseorang perawi itu hanya ada 2 je saja hadis dia. Tapi 2 pun hadis dia sahih. Dia orang bagus. Gitu. Jadi yang duduk jauh tu macam mana nak dapat hadis tu? Kadang-kadang dia dapat dah hadis tu melalui orang lain. Tapi dia tempat ambilan orang tu ada lagi. Dia nak bertemu sendiri dengan orang tu. Itu pun dia terpaksa kena pergi lah. Susah juga. Ulama-ulama rijal lah. Sebab tu dia tak sempat ada buat kerja lain. Itu saja kerja dia pun penat dah. Tak ada. Sebab tu kadang-kadang ulama-ulama rijal kita tak bertemu dia lain. Kita bertemu dia di situ. Tapi dia memang tokoh lah. Dia akui lah dia. Ibnu Hibban juga menyebutnya sebagai perawi thiqah. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Tetapi Bukhari meriwayatkan secara ta'liq sahaja daripadanya. Riwayat dia ni bukan riwayat musnad di dalam Sahih Bukhari. Tidak. Tetapi riwayat secara ta'liq sahaja. Ada maksud tu kalau Imam Bukhari ambil riwayat dia begitu tu. Mana dia tidak menepati syarat Bukhari. Tapi tidak semestinya dia perawi dhaif, tak mesti. Gitu. Al-Fallas berkata, Tamim meninggal dunia pada tahun 100 Hijrah. 100 Hijrah. Baik. Tamim bin Salamah. Atau, jadi Mansur bin Al-Mu'tamir ni meriwayatkan hadis ni daripada Tamim bin Salamah atau Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubaidah. Siapa pula Sa'ad bin Ubaidah ni? Siapa nak baca? Silakan baca. Saya dah baca banyak lah. Siapa nak baca? Silakan. Dia baca mana? Silakan Soleh. Sa'ad, macam 1, 3, 4 tadi. Sa'ad bin Ubaidah As-Sulami Al-Kufi. Abu Dhamrah adalah kunyahnya. Dia menantu Ubaid bin Khalid. Ibnu Ma'in dan An-Nasai mengatakan dia thiqah. Abu Hatim berkata dia berfahaman Khawarij tetapi kemudian meninggalkan fahaman itu. Hadisnya boleh ditulis. Ibn Sa'ad berkata dia perawi thiqah yang banyak meriwayatkan hadis. Al-Ijli berkata dia seorang tabi'i yang thiqah. Ibn Hibban juga menyebutkannya sebagai thiqah. Riwayatnya terdapat di dalam ke-6 kitab utama hadis. Perkataan sebelumnya memberi erti syak. Perawi yang syak tentang 2 nama itu ialah Syu'bah. Syak perawi di sini tidak menjejaskan hadis kerana kedua-dua perawi itu, yakni Tamim bin Salamah dan Sa'ad bin Ubaidah thiqah. Jadi walaupun ada syak, siapa yang syak di sini? Yang meriwayatkan daripada 2 orang ni Mansur bin Al-Mu'tamir ini. Daripada Tamim bin Salamah atau Sa'ad bin Ubaidah. Siapa yang syak ni? Mansur ke? Dah. Perawi di bawah dia lagi. Ni Syu'bah ni. Syu'bah yang syak di sini. Syu'bah syak. Mansur ni meriwayatkan daripada Tamim bin Salamah ke atau Sa'ad bin Ubaidah. Salah seorang ni lah. Tak lari daripada 2 orang ni. Jadi dia syak. Guru dia yang di Mansur ni meriwayatkan daripada Tamim bin Salamah ke ataupun daripada Sa'ad bin Ubaidah. Salah seorang lah. Bukan dia meriwayatkan daripada 2-2, tidak. Daripada salah seorang. Tapi antara 2 ni lah. Yang syak ni Syu'bah, bukan Mansur. Mansur tidak syak. Mansur telah meriwayatkan kepada Syu'bah sama ada daripada Tamim bin Salamah atau Sa'ad bin Ubaidah. Sebab Mansur ni diambil daripada kedua-duanya. Syu'bah ni yang keliru. Padahal dia ni Amirul Mukminin. Amirul Mukminin fil hadis. Mana Amirul Mukminin pun kadang-kadang syak, dia manusia. Saleh. Syu'bah dia hebat macam mana. Amirul Mukminin seperti Imam Bukhari lah. Beberapa orang yang disebut sebagai Amirul Mukminin, dia ni salah seorang. Amirul Mukminin pun syak juga. Tapi bagus dia tu. Kalau dia tak berapa ingat kan, antara 2 dia tersebut. Dia tak kisah kan nak kata apa pun kat dia. Hafiz apa macam ni, boleh terlupa ni Hafiz. Hafiz pun orang juga.
Dia boleh keliru, boleh terlupa. Ketika fikiran dia segar, dia ingat. Nampak? Tadi saya ni hafiz juga. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin. Kan? Tadi saya tak berapa ingat tadi. Saya tu gagak-gagak tadi. Yang ingat hanya in taraka khairan alwasiyah. Sekarang ni saya ingat. Begitulah juga hafiz hadis pun. Ada ketika dia ingat, ada ketika dia tak ingat. Tapi amanah dia tu ketika dia meriwayatkan hadis ini kepada perawi di bawah dia, dia sebut atau. Dia sebut atau. Ikutlah orang nak kata apa pun. Tapi kepada orang yang mengerti, dia tetap akan kata hafiz juga. Walaupun ada ketikanya dia terlupa. Gitu Tidaklah dia apa hafiz tu. Dia perli pula, dia menganjing pula kawan tu. Hafiz apa? Aku dengar dia tak ingat. Dia macam-macam lain. Itu orang yang tak reti. Kalau orang yang faham, dia tidak begitu. Orang ni ingat puluh-puluh ribu, beratus ribu hadis ni. Bukan cala-cala orang. Tapi dia amanah. Dia amanah dia ketika dia tak ingat, dia ragu gitu, dia sebut. Kalau dia tak sebut, siapa nak tahu? Kan dia tak sebut. Ini kan? Kalau dia tidak sebut, dia tak cerita lah. Syu'bah dia tak cerita kepada Yahya. Mana Yahya nak tahu? Dia ragu ke tidak? Tak tahu. Tak tahu. Tapi itu amanah dia. Sini kita boleh tengok. Amanah ulama-ulama hadis dalam ilmu. Orang-orang yang tidak mengerti ilmu hadis, tak biasa dengan ilmu hadis, dia tak faham benda ni. Bahkan dia duduk pertikap. Macam ni hafiz, dia kata. Hafiz apa macam ni? Amirul Mukminin fil hadis macam ni. Dia duduk kata begitu pula. Susahlah. Sebab itulah apa-apa pun dia kena orang yang kenal. Baru dia tahu. Kamu tahu peleceh orangnya. Kamu tak tahu betapa nak dapat sesuatu ilmu tu susah. Nak ingat sesuatu tu susah. Kita manusia kan, anak cucu Adam kan, Allah SWT sebut walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Dia terlupa tu ada hikmat. Kenapa Allah SWT buat Nabi Adam tu terlupa? Dia ada hikmat tu. Kalau dia tak terlupa, tak ada lah kita semua atas muka bumi ni. Tak ada peluang lah kita semua ni nak masuk syurga. Gitu. Pas syurga yang sebesar-besar syurga tu Tuhan buat untuk dua orang tu je ke? Tak nampak hikmat Allah. Allah buat lupa. Kita kata, macam mana dia boleh terlupa dalam syurga? Tidakkah syurga ni tempat yang istimewa, tak ada kekurangan dalam tu? Pula kita kata. Maka ada pula ulama kata, itu syurga tu bukan syurga yang sebenar, syurga dalam dunia. Macam-macam pula dia kata, kan? Padahalnya kalau kita kata, kalau Allah SWT nak begitu, orang duduk di mana pun, dia boleh buat. Tak perlu kita kata syurga dalam dunia ni. Syurga dalam dunia macam mana? Tidak lapar, tidak dahaga. Dalam Quran sebut. Dengan sebab itulah benda dia kadang-kadang ada hikmat semua tu, ada hikmat. Baik. Tapi dia ni, yang ni ada dalam ke-6 kitab utama hadis. Termasuk dalam Sahih Bukhari, dia ni perawi utama ni. Juga ni. Siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Jadi Mansur ni meriwayatkan daripada salah seorang ni, cuma perawi Syu'bah ni di bawah ni Syak. Macam mana pula ulama hadis tahu orang ni Syak? Boleh jadi orang di bawah lagi Syak, boleh jadi kan? Inilah kaji hadis. Bila dia kaji hadis, tengok hadis tempat ni, dia boleh tahu, siapa yang Syak. Padahal dalam ramai-ramai perawi itu boleh jadi Abu Daud Syak, boleh jadi Musaddad Syak.
Boleh jadi Yahya syak. Walaupun Yahya tu imam juga. Tapi boleh jadi sebagaimana Syu'bah boleh syak. Macam mana kita nak tahu? Kita tahu daripada kajian terhadap hadis-hadis ini dalam beberapa saluran riwayat. Daripada situlah ulama hadis menentukan siapa yang syak. Begitu ya. Baik. Daripada Ubaid bin Khalid As-Sulami, seorang sahabat Nabi SAW. Ubaid bin Khalid ni sahabat Nabi. 135. Soleh baca lagi. Okay, mana ni? 135. Al-Bahzi Al-Kufi, seorang sahabat Nabi SAW. Abu Abdullah adalah kunyahnya. Abu Daud telah mengambil 2 hadisnya. An-Nasai pula mengambil 1 sahaja hadisnya. Jadi hadis dia ni tak banyak. Ada sahabat ni kadang-kadang tak ada berapa ramai sahabat. 1 pun tak ada riwayat dia. Tapi kalau kita tengok dalam senarai sahabat Nabi, dia tu sahabat Nabi. Tak ada 1 pun hadis dia. Mana khidmat dia kepada Islam dari sudut lain. Dari sudut dia pergi berjihad, pergi berjuang. Dari sudut dia, macam-macam lah kerja sahabat itu. Peranan masing-masing. Ada kalanya sahabat 1-2 saja ada dia macam ni. Macam perawi kita ni. 1-2 saja diketahui hadis dia. Kemudian Ubaid bin Khalid As-Sulami, sesekali dia berkata daripada Nabi SAW. Ni mati mendadak adalah tangkapan kemarahan. Ada kalanya ni kata-kata Nabi dia riwayatkan, Ubaid bin Khalid ni. Dan sesekali dia berkata daripada Ubaid. Apa ni? Mansur bin Al-Mu'tamir ini. Dia meriwayatkan hadis ini daripada 2 orang. 2 orang ni daripada Ubaid bin Khalid. Yakni Sa'ad bin Ubaidah atau Tamim bin Salamah ni kadang-kadang disebutnya ni sebagai kata-kata Ubaid. Maknanya hadis ini mauquf pada Ubaid bin Khalid. Kadang-kadang diriwayatkan secara marfu'. Maknanya dia meriwayatkan, inilah salah seorang ni, Tamim bin Salamah atau Sa'ad bin Ubaidah ni, meriwayatkan daripada Ubaid ni sebagai hadis marfu'. Mana Ubaid bin Khalid sebut ini ni mati mendadak ni ataupun mautul faj'ah akhdatu asaf, ini sebagai kata-kata Nabi, bukan kata-katanya sendiri, tetapi kata-kata Nabi. Jadi qala ni boleh jadi Nabi. Dhamir dalam dia huwa tu. Qala, dia berkata, dia tu boleh kita kaitkan dengan Nabi, boleh kaitkan dengan Ubaid tu. Ubaid bin Khalid. Kalau kita kaitkan dengan Ubaid bin Khalid, bermakna hadis ini mauquf. Kalau kita kaitkan ini riwayat Ubaid daripada Nabi SAW, mana ini kata-kata Nabi, bermakna hadis ini hadis marfu'. Makna ada juga sesuatu hadis itu khilaf antara ia marfu' ke atau mauquf. Tapi adakah menjejaskan? Itu kita nak tahu. Baik. Sesekali dia berkata daripada Nabi SAW. Baik. 136. Perawi yang berkata begini ialah Musaddad. Bukan Mansur. Bukan Syu'bah. Bukan Yahya. Tetapi Musaddad. Yang berkata begini, yang berkata macam mana? Ni. Sesekali dia berkata daripada Nabi SAW. Dan sesekali dia berkata daripada Ubaid. Ini perawi di bawah Ubaid ni 2 orang kan tadi. Antara 2 ni lah salah seorang. Tamim bin Salamah ke atau Sa'ad bin Ubaidah. Kata Musaddad ni, perawi ni Musaddad ni guru kepada Imam Abu Daud. Makna sekali dia kata begini, sekali dia meriwayatkan secara marfu', sesekali dia meriwayatkan secara mauquf, yakni pada Ubaid. Begitu. Macam mana pula kita nak tahu ini orang ni yang kata?
Orang ni itu kerja ulama hadis lah. Itulah yang orang belajar hadis tu. Kepada umum tak perlu sangat, tapi kepada orang yang mengkaji hadis dia perlu tu. Sebab itu kita kata perawi yang berkata begini ialah musaddad. Kalau kita tengok syarah-syarah, bukan dalam semua syarah ada sebut ni. Kita kena tengok banyak syarah, kita tengok ni sini. Lepas tu kita kena cek balik lah kalau nak pastikan itu. Maksud musaddad ialah sesekali Ubaid bin Khalid meriwayatkannya secara marfu'. Sesekali pula dia meriwayatkannya secara mauquf. Maksudnya mana dia kata ini sebagai kata-kata dia lah. Tidak dikaitkan dengan Nabi SAW. Ataupun maksudnya bukan Ubaid bin Khalid tu perawi di bawah dia lagi. Perawi di bawah dia tadi 2 orang tadi. Salah satu daripada 2 tu. Gitu. Dikaitkan dengan 2 orang tu. Bukan dengan Ubaid bin Khalid. Adapun Ubaid bin Khalid ni tak ada apa, dia hanya cerita, dia kata itulah. Dia kata mautul faja'ah akhdatu asaf. Ni dia kata. Dia kata ni sebagai kata-kata dia saja ke atau sebagai kata-kata Nabi, itu bergantung kepada orang yang meriwayatkan daripada dia lah. Orang yang meriwayatkan daripada dia 2 orang di sini. Tamim bin Salamah ataupun Sa'ad bin Ubaidah. Antara 2 ni lah. Mereka berdua ni kadang-kadang sebut riwayat daripada Ubaid ni sebagai riwayat yang marfu'. Kadang-kadang sebagai riwayat yang mauquf. Mauquf pada Ubaid itulah maksudnya. Jadi siapa yang kata kadang-kadang begini, kadang-kadang ni musaddad ni. Gitu. Baik. Mana tadi? Secara mauquf. Baiklah. Katanya mati mendadak. Iaitu mati mengejut itulah. Mati mengejut. Mati dengan tiba-tiba tanpa sebab yang nyata tu. Adalah tangkapan kemarahan. Akhdatu asaf. Akhdatu asafin. Adalah tangkapan. Akhdah makna ambil. Akhdah juga dengan makna siksaan. Asal makna akhdah mengambil. Adalah pengambilan dengan cara marah. Yang ni pengambil, kalau kita kata pengambilan nyawa lah. Kalau kita kata akhdah tu dengan makna tangkapan tu tangkapan orang marah. Siapa yang marah ni? Allah lah. Tuhan, Allah. Baik. Adalah tangkapan kemarahan. 138. Boleh Saleh baca lagi? Jangan. Perkataan asif. Asaf. Boleh, asaf. Perkataan asaf boleh dibaca dengan fathah dan kasrah sinnya. Terjemahan yang diberikan di atas adalah berdasarkan sinnya dibaca dengan fathah sebagai masdar. Jika sinnya dibaca dengan kasrah pula, maka artinya ialah tangkapan orang yang marah sebagai kata sifat. Maksud sabda Nabi SAW ini ialah mati mendadak. Itu adalah akibat daripada kemarahan dan kemurkaan Allah, sehingga dia tidak membiarkan seseorang yang mati begitu sempat bertaubat atau menyiapkan bekalnya untuk akhirat. Dia juga tidak memberi sakit dahulu supaya dosa-dosanya dikafarahkan. Kerana itulah Nabi SAW berlindung kepada Allah daripada mati mendadak. Hadis ini sebenarnya lebih tepat kepada orang-orang kafir atau ahli maksiat, memandangkan terdapat banyak hadis yang menunjukkan ia kepada orang-orang mukmin merupakan rahmat. Nabi-nabi dan rasul-rasul juga ada yang mati mendadak, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi wasallam dan lain-lain. Di kalangan para Nabi sallallahu alaihi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada yang mati mendadak, seperti Abdul bin Abi Bakar dan lain-lain. Hadis ke-50
3111 di bawah bab selepas ini juga menunjukkan 7 macam orang-orang yang beriman yang mati secara mendadak itu disebutkan sebagai orang-orang yang mati syahid juga, dan itu adalah kelebihan untuk mereka, bukan kehinaan. Jadi itu berkait dengan orang Islam lah, berkait dengan orang yang beriman. Jadi ini menunjukkan orang yang beriman itu tidak begini. Jadi hadis ini lebih kepada orang kafir ataupun ahli maksiat. Sebab apa? Sebab dalam hadis selepas bab ni ada disebutkan 7 macam orang mati, orang Islam lah, disebutkan sebagai syahid. Itu kelebihan. Itu satu kelebihan, satu keutamaan. Dan tentu sekali tidak disebutkan sebagai akhdatu asif atau akhdatu asaf, pengambilan dengan cara marah. Bukan bermakna Allah marah kepada orang-orang yang dikatakan syahid mati kerana wabak, mati kerana ditimpa bangunan runtuh dan sebagainya, mati ketika bersalin ataupun mengandung, itu tentu sekali tidak termasuk dalam ni. Mereka tu tidak. Sebab itu kita kata ini khusus kepada orang-orang yang memang layaklah mendapat hukuman ataupun siksaan daripada Allah dengan cara begitu. Teruskan Saleh. Okay. Antara hadis yang membuktikan hadis ke-3110 di bawah bab ini khusus dengan orang-orang kafir atau ahli maksiat ialah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah di bawah ini. Kata beliau, yakni Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mautil faj'ah faqala rahatun lil mu'minin wa ukhdatu asafin lil wa akhdatu asafin lil fajir. Rahatun lil mu'min wa akhdatu asafin lil fajir. Begitu maksudnya. Teruskan. Bermaksud, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mati mendadak. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia merupakan kerehatan kepada orang mukmin dan takapan kemarahan Tuhan terhadap orang jahat, yakni ahli maksiat. Hadis riwayat Ahmad. Walaupun hadis Aisyah ini dhaif, ia dapat ditampung oleh hadis-hadis lain yang lebih kuat daripadanya. Ibnu Abi Shaybah dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud dan Aisyah bahawa mereka berdua berkata, mautul fujaati ra'fatun bil mu'min wa asafun 'alal fajir. Yang bermaksud mati mendadak itu merupakan rahmat kepada orang mukmin dan kemurkaan Tuhan terhadap penderhaka, yakni ahli maksiat. Lihat Musannaf Ibni Abi Shaybah jilid 3 muka surat 48. Al-Baihaqi di dalam sunannya meriwayatkan daripada mereka berdua dengan lafaz seperti berikut. Asafun 'alal fajiri wa rahatu lil mu'mini yakni al-fujaah. Bermaksud merupakan kemurkaan Tuhan kepada orang jahat, yakni ahli maksiat, dan kerehatan kepada orang mukmin. Maksudnya ialah mati mendadak itu. Lihat As-Sunan Al-Kubra jilid 3 muka surat 531. Isnad kedua-dua hadis mauquf ini sahih. Kedudukan hadis ke-3110 sahih. Ia dikemukakan juga oleh Ahmad daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan dengan sanad yang sama. Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Imannya dan Razin di dalam kitabnya menambahkan riwayat ini dengan lafaz seperti berikut. Akhdatul asifi. Asifi mana? Boleh. Asifi boleh, asafi pun boleh. Baik. Akhdatul asifi lil kafiri wa rahmatul lil mu'minin. Bermaksud lil mu'min. Wa rahmatul lil mu'min. Takapan kemarahan untuk orang kafir dan ia merupakan rahmah untuk orang mukmin. Al-Muziri di dalam ikhtisar sunan berkata, hadis Ubay ini perawi-perawinya thiqat. Riwayat mauqufnya tidak menjejaskannya kerana perkara seumpama ini di luar dari jangkauan akal manusia. Apalagi ia juga diriwayatkan oleh perawi secara musnad dan marfu' pada ketika yang lain. Hafiz Ibn Hajar mensahihkan isnadnya di dalam kitabnya Takhrij Ahadith Mukhtasar Ibn al-Hajib. Jilid 1 muka surat 317. Jadi hadis yang kita baca ini sahih. Kalau ada hadis Musnad Ahmad riwayat Aisyah itu dhaif, ia dapat ditampung. Sebab banyak lagi riwayat-riwayat yang sahih, sama ada yang marfu' ataupun yang mauquf.
pada sahabat tu yang saya sebut ini dua sahaja, iaitu riwayat Ibnu Mas'ud dan riwayat Aisyah. Sedangkan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Walaupun banyak daripadanya dhaif, tapi ia dapat ditampung oleh yang sahih. Dapat ditampung yang sahih. Jadi kalau ada hadis berkenaan dengan perkara ni, hadis mauquf sekalipun, mauquf fi hukmil marfu'. Hadis mauquf fi hukmil marfu'. Sebab apa? Sebab dia cerita macam ni kan, dia bukan boleh difikir dengan akal ni. Mestinya sahabat itu tahu benda ni daripada Nabi SAW. Bukan dia boleh fikir dengan akal. Jadi dengan sebab itu, walaupun hadis itu mauquf, asalkan ia sahih, dia dihukum sebagai atau seperti hadis marfu' juga. Seperti hadis marfu' juga. Sebab ini nak cerita ini kemurkaan Allah, ni kerehatan kepada orang mukmin, nak tahu macam mana? Jadi riwayat apa ni, Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah ni, Baihaqi dan Razi ni, ini sebagai tambahan, menambahkan riwayat ini dengan lafaz. Riwayat ini itu maksudnya riwayat di atas tu lah. Riwayat yang kita baca ni. Jadi maknanya sebelum kata begitu, dia sebut gini. Mautul faj'ah akhdhatu asafin. Kalau kita baca asaf lah. Kalau kita baca asifin pun boleh. Selepas itu, dalam riwayat Baihaqi dengan tambahan begini. Ni. Asafun alal fajir warahatun lil mu'min. Maksudnya al-fuja'ah tu, mautul fuja'ah itu. Asafun alal fajir warahatun lil mu'min. Itu maksudnya. Tambahan tu tambahan ini. Maknanya yang asas tadi tu begitu juga, tapi dengan ada tambahan. Ini orang panggil ziyadah. Ziyadatul ziyadatul thiqah maqbulah. Tambahan perawi yang thiqah boleh diterima. Sebab ia lebih menjelaskan lagi riwayat asal itu. Riwayat asal itu mana? Inilah yang dalam Abu Daud ini. Setakat ni saja. Mautul faj'ah akhdhatu asaf. Seolah-olahnya semua orang yang mati secara mengejut itu diambil nyawanya oleh Tuhan dalam keadaan marah. Jadi macam mana Nabi-Nabi itu, Rasul-Rasul yang mati mengejut tu, dan sahabat-sahabat Nabi, bukan seorang dua yang mati secara mengejut tu, adakah Allah SWT ambil nyawa mereka dengan mengejut, dengan marah juga? Jadi dengan adanya tambahan seperti ini, ia menjelaskan lagi maksud hadis sekadar yang disebutkan oleh Abu Daud itu. Jadi maksud ambil dengan keras, dengan marah tu, iaitu ambil nyawa orang fajir atau orang kafir. Adapun orang mukmin tidak. Nyawanya diambil dalam keadaan merehatkannya, dalam keadaan rahmat kepada dia, sebab habis dah kesusahan dunia ni. Dia dah dapat ganjaran dah apa-apa yang dia buat semasa hidup di dunia ni. Tak ada dah kena sembahyang, kena puasa, kena begini macam-macam tanggungjawab, tak ada dah. Itu maksud rehat atau maksud rahmat itu. Rahmat itu dah dapat dah pahala dia bila dia mati. Jadi ini sebab apa? Kita tak boleh pakai zahir dia tu, kita kena takwil ataupun kita kena kata ini untuk orang kafir, sebab kalau tidak ia bercanggah dengan sekian banyak, dengan kenyataan, iaitu Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi ada juga mati mengejut. Jadi apakah mereka tu diambil nyawanya dalam keadaan Allah murka, Allah marah? Tentu sekali tidak. Dengan sebab itu kita kena tengok lagi hadis-hadis yang lain yang juga sahih. Jadi jangan tengok hadis Abu Daud itu saja, lepas tu kita nak hukum untuk semua, tak boleh. Kalau nak tengok macam mana Nabi-Nabi itu, bukan dalam sebuah kitab lah yang sebut Nabi Ibrahim, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu mati dengan mengejut. Dan ini menunjukkan tidak semua apa yang disebut oleh Nabi, kalau setakat itu tidak semua. Bahkan kita kena tengok lagi riwayat orang lain, perawi yang menambahkan lagi, seperti riwayat Baihaqi dan lain-lain tadi, baru jelas maksud dia. Tentu sekali tidak termasuk
Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan orang-orang yang baik-baik tidak. Bahkan bagi mereka, mati itu dengan mengejut itu dari satu sudut rahmat. Sebab apa? Sebab tidak menyusahkan orang. Dan melepaskan dia daripada, kalau bayangkan, kalau kena sakit lama misalnya, seksa lah. Betul lah hapus dosa pun, tapi dia tak ada dosa dah. Dosa dia boleh dihapuskan dengan sebab-sebab lain. Tak perlu sakit dah dia. Dari satu segi, rehat, rahmah. Jadi kita ni orang Islam ni ikut mana-mana pun kan, itu satu kelebihan lah. Kelebihan. Rahmat Allah SWT. Kena faham begitulah hadis ini. Jadi saya nampak sekadar itulah dulu untuk malam ni ya. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ada apa-apa kemusykilan? Mungkin satu dua boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Arsyad. Nak tanya pasal hadis Aisyah tu, yang dikatakan daif tu, dan ditampung oleh hadis-hadis yang lebih sahih. So, saya cuma nak tahu yang ditampung tu yang dipanggil syawahid ke ataupun mutabaah? Itu saja Maulana. Terima kasih. Kalau kita kata mutabaah, boleh juga. Sebab hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah itu daripada Aisyah juga. Itu sahih. Kalau kita nak kata syawahid pun boleh juga. Riwayat Ibn Mas'ud dan riwayat Ubaid. Tadi tu, Ubaid bin Khalid tu, sahabat Nabi juga tu. Itu dapat menampung lah. Macam tu orang kata hadis itu dhaif. Tapi dalam istilah yang lain, kita boleh kata juga sahih li ghairi. Sahih juga. Hadis Aisyah tu sahih juga. Tapi sahih bukan kerana sanad dia sendiri. Kerana sanad yang lain. Misalnya sanad Abu Daud ni kan. Sanad Baihaqi, sanad Ibnu Abi Syaibah. Itu boleh. Jadi istilah tu macam-macam boleh guna lah. Sebab apa? Kalau kata dhaif tu sanad dia tu. Walaupun dalam Musnad Ahmad ada, kalau kita tengok Musnad Ahmad yang ada sekarang ni kan, yang 50 jilid lebih tu, dengan tahqiq, dengan takhrij hadis dia tu, dalam tu boleh tengok lah ulama-ulama kita bincang kenapa ia jadi dhaif tu. Dan dhaif yang seperti ini, tanpa kita melihat kepada perawi-perawi dia tu lah, dipanggil dhaif yang ringan. Sebab apa? Sebab ada riwayat-riwayat yang lain yang menyokongnya. Dan ada pula kenyataan-kenyataan, misalnya Nabi-Nabi mati mengejut juga, orang-orang soleh berapa ramai mati dalam keadaan mengejut juga. Adakah mereka itu dimurkai Allah? Dia begitulah. Jadi kalau kita terima zahir dia tu bercanggah. Jadi kita kena terima ini dhaif ringan. Orang panggil dhaif ringan. Kita boleh pakai lagi yang dhaif ringan macam ni. Tapi orang yang belajar hadis tu dia kena tahulah hakikat sebenarnya sanad ini, sanad riwayat Ahmad itu dhaif ke sahih? Jawabnya dhaif. Gitulah. Jadi dhaif yang seperti ini satunya kita dapat pengajaran apa? Dhaif ringan. Yang kedua, ia kalau dilihat dari sudut yang lain boleh juga kita kata sahih li ghairi. Dhaif yang macam ni, sahih li ghairi. Boleh juga. Kalau tengok kepada sanad dia sendiri tidak sahih. Tapi kalau tengok kepada sanad yang lain sahih. Begitu. Jadi itu maksud sahih li ghairi. Ya. Ada lagi yang lain silakan. Ada? Tak ada. Kalau tak ada kita berhenti setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maulana. Terima kasih Maulana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Maulana. Terima kasih Maulana.